Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilm warzuqna al-ikhlasa fihi wal amala bihi wal nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bukakanlah hati kami agar dapat kami menerima ilmu dan kurniakanlah kepada kami keikhlasan dalam kami mencari ilmu, mengamalkannya serta menyampaikan hingga ke akhir hayat kami. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Fadhil Imam Wan Abdul Halim bin Mat Yusof, Ketua Imam Masjid Sayyidina Osman Ibn Affan, Puan Pengerusi Bonda yang saya kasihi Puan Rosniati Mansur dan barisan AJK Gemenur Iman, seterusnya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jutaan terima kasih kepada semua kerana sekali lagi hadir untuk sama-sama kita imarahkan perjalanan Taman Syurga Gemenur Iman pada malam ini. Bagi memulakan kuliah maghrib malam ini, saya mempersilakan Al-Fadhil Imam Wan Abdul Halim untuk membaca Ummul Kitab dan seterusnya mengupas tajuk meneladani akhlak Rasulullah penghulu sekalian Nabi. Tafadhal mashkura ya Ustaz. Bismillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Puan Moderator Majlis pada malam ini, seterusnya seluruh saf kepimpinan Gema Nur Iman, para alim ulama, pemimpin masyarakat, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, para pelayar yang pada saat ini telah mencecah lebih kurang 40 orang yang berada di talian, dan kita yakin akan bertambah dari masa ke semasa. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini bersempurna dengan kita sudah masuk pada bulan Rabiul Awal, iaitu bulan kelahiran Nabi kita, Rasul kita, penghulu sekalian Nabi, penghulu sekalian Rasul. Malam ini malam yang ketiga Rabiul Awal 1445 Hijrah. Insya-Allah saya akan mengupas satu tajuk sempena dengan bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu tajuk mudah-mudahan bermanfaat kepada saya dan kepada para jemaah sekalian, iaitu meneladani akhlak penghulu sekalian Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meneladani ataupun kita mencontohi, kita menjadikan Rasulullah sebagai ikon, dan layaklah kalau kita tengok akhlak-akhlaknya nanti untuk kita angkat dia, bahkan layaklah dia untuk disebut sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu sekalian Nabi dan penghulu sekalian Rasul. Saya mulakan sebagai mukaddimah pada malam ini dengan 3 rangkap pantun, ataupun kita boleh juga namakan ia sebagai
pembuka bicara pada malam ini. Banyak hari antara hari takkan semulia hari Jumaat. Banyak nabi antara nabi takkan semulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak redup perkara redup alamat hari nak hujan. Banyak hidup benda yang hidup kehidupan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang menjadi contoh dan suri tauladan. Gema nur iman di subuh hari. Ini pantun yang saya buat khusus untuk gema nur iman. Gema nur iman di pagi hari. Sembahyang awal kita jadikan amalan. Sunnah Nabi Muhammad, Nabi terakhir penghulu sekalian Nabi, sunnahnya kekal menjadi contoh dan suri tauladan. Ada tak jemaah kita yang nak jawab pantun malam ni? Kalau nak jawab, boleh tulis di ruangan komen. Jangan jawab buka mikrofon pula, nanti tak habis tazkirah kita nanti. InsyaAllah kita sama-sama kongsikan. Para jemaah sekalian, kita kongsikan tajuk pada malam ini supaya akhirnya kita rasa bersyukur dan kita rasa bangga kerana kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni kita kena bersyukur sungguh-sungguh. Sebab para jemaah sekalian, Nabi ni bukan hanya sekadar Nabi kita sahaja yang ada. Tetapi Nabi ni ada banyak dan ramai Nabi yang Allah Ta'ala lantik mereka sebagai Nabi ataupun Rasul. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Musnad Imam Ahmad, seorang sahabat nama Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kam min nabiyyin?" Wahai Rasulullah, berapakah sebenarnya jumlah para nabi? Berapa jumlah para nabi ni? Sama ada yang kita tahu ataupun yang kita tak tahu, yang pernah kita dengar ataupun yang tak pernah kita dengar, yang disebut dalam Quran dan hadis ataupun yang tak disebut dalam Quran dan hadis, sebenarnya jumlah para nabi ni berapa? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mi'atu alfi nabiyyin wa arba'atun wa ishruna alfa nabiyyah. Jumlah para nabi ni ramai. Seberapa ramai? Iaitu seramai 124,000 orang. Ni angka yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sebut. Tak ada orang yang lebih tahu angkanya melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sebut jumlah nabi seramai 124,000 orang. Daripada ramai manusia, bilion, trilion manusia, yang Allah pilih jadi Nabi 124,000 orang. Kemudian, Abu Dzar, dia tanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam minal mursalin? Berapa pula jumlah para rasul? Tadi Nabi, yang ni pula rasul. Apa beza antara Nabi dan rasul? Dia ada beza dia. Setiap rasul itu Nabi, tetapi tidak semestinya setiap Nabi itu adalah Rasul. Kalau Rasul dia ada umat yang khusus, kalau Nabi tidak semestinya ada umat yang khusus. Itu beza dia. Kalau Rasul, dia dapat syariat, dia mesti membawa dan menyebarkan syariat. Kalau Nabi dia dapat syariat, tidak semestinya dia perlu menyebarkan syariat. Maka bila ditanya, kam minal mursalin, berapa jumlah para rasul? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 300 wa bid'ata asyrata jamman ghafira. Wahai Abu Dzar, jumlah rasul juga ramai. Seberapa ramai? Disebut seramai 315 orang. 315 orang. Kita dah dapat dah kan? Nampak dah sikit. Manusia trilion, bilion.
Jumlah yang dilantik jadi Nabi 124,000. Yang jadi Rasul 315. Kemudian, daripada 315 orang Rasul, yang Allah pilih untuk disebut namanya dalam Al-Quran, ada 25 orang. 25 orang. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, sehinggalah Nabi yang terakhir, Khatimul Anbiya wal Mursalin, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 25 orang. 25 orang. Kemudian, daripada 25 orang yang disebut namanya dalam Al-Quran, ada pula 5 orang Rasul yang dikenali dengan istilah Rasul Ulul Azmi. Para jemaah pernah dengar tak istilah Rasul Ulul Azmi? Iaitu Rasul yang menerima ujian yang paling dahsyat dan kesabaran dia paling tinggi. Itu dikenali sebagai Rasul Ulul Azmi. 5 orang. 5 orang manusia yang paling baik. Manusia yang paling sabar. Manusia yang bila diterima ujian yang paling banyak. Ujian yang berat-berat. Dia yang paling sabar. Dikenali dengan Rasul Ulul Azmi. Siapa dia 5 orang? Kalau boleh kita buat sikit catatan. Yang pertamanya Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini ujian hebat-hebat ni. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 5 yang dikenali sebagai Rasul Ulul Azmi. Daripada 5 orang Rasul Ulul Azmi ni, ada seorang manusia yang paling baik, manusia yang paling sabar, manusia yang paling banyak ujian, dialah dikenali sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu sekalian para nabi, penghulu sekalian para rasul. Siapa dia? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena rasa bangga kita menjadi umat Nabi yang paling bongsu, umat Nabi yang dikenali sebagai penutup sekalian Nabi, dialah penghulu sekalian Nabi. Kenapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia dikenali dengan penghulu sekalian Nabi, penghulu sekalian Rasul? Tidak lain dan tidak bukan kerana ujiannya paling hebat, akhlaknya paling terpuji, kesabarannya paling tinggi. Ini kita akan ceritakan satu persatu akhlak baginda, ujian baginda, kesabaran baginda. Moga-moga kita dapat teladanilah. Kalau 100% pun tak mampu kita nak contohi, insya-Allah kita cubalah semampu mungkin untuk kita contohi. Sebab apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi lain pun tak mampu nak ikut 100%. Luar biasa akhlak dia. Contoh kan, kita ambil lah dalam bab sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima ujian. Tak ada mana-mana orang sekalipun dari dulu sampailah hari ni Allah uji dia dengan ujian yang lebih berat, lebih dahsyat, lebih sukar daripada ujian yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah uji dia kematian 11 orang ahli keluarga yang terdekat saat dia hidup. Dia berdepan dengan 11 kematian ahli keluarga saat dia hidup. 11 orang. Ketika dia hidup ni, 11 orang Allah Ta'ala matikan ahli keluarga yang terdekat dengan dia. Cuba kita kira siapa dia 11 orang tu. Yang pertama, Allah matikan bapa kandungnya bernama Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Abdullah, bapa kandung baginda, meninggal dunia ketika Rasulullah
berusia 2 bulan dalam kandungan rahim ibunya bernama Aminah. Mati ayah. Yang kedua, mati ibu, mak dia, namanya Aminah, meninggal dunia ketika Rasulullah berusia 6 tahun. Dijagalah oleh datuknya Abdul Muttalib. Allah uji lagi dengan kematian datuknya ketika Rasulullah berusia 10 tahun. Dijaga oleh pak saudara dia Abu Talib. Abu Talib juga meninggal dunia. 4 orang dah. Berkahwin dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah meninggal dunia dahulu. 5 orang dah. Rasulullah ada seramai 7 orang zuriat. 7 orang anak. Allah takdirkan daripada 7 orang, 6 orang anak baginda meninggal dunia dahulu sebelum Rasulullah meninggal dunia. Maknanya, dia melihat kematian 6 orang anaknya, putera dan puterinya, bermula daripada Qasim, Abdullah, Ibrahim, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum. 6 orang anak dia yang hidup setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia hanyalah seorang saja. Siapa dia? Fatimah. Fatimah yang meninggal dunia setelah 6 bulan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujian ni sangat berat para jemaah sekalian. Kita yang besar kalau mati mak pun kita dah sedih dah. Mati anak, mati ayah, Allah sedihnya. Anak-anak yatim. Rasulullah anak yatim. Supaya apa ni Allah matikan orang terdekat ni? Supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak memberi satu isyarat, wahai orang yang kehilangan ahli keluarga yang tersayang. Inilah perasaan yang pernah dilalui oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana kita hilang kesabaran kita, hilang pertimbangan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ujian tersebut tapi sabarnya luar biasa. Luar biasa. Apa hikmah Allah matikan ahli keluarga dia yang terdekat seorang hingga 11 orang ni. Hikmahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhanku telah mendidikku, Allah telah mendidik aku secara direct, fa ahsana ta'dibi. Moga itulah yang menjadikan aku sebaik-baik didikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menjadi sebaik-baik didikan ini apa sebabnya? Tidak lain, tidak bukan kerana ia dididik oleh Allah Subhanahu wa taala secara direct. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah takdirkan 11 orang kematian ahli keluarga yang terdekat. Sebab apa? Sebab tak nak dia dipengaruhi oleh orang-orang lain. Contoh kan, kalau dia menjadi manusia yang paling baik akhlak dia, mungkinlah kalau ayah dia masih hidup lagi, ayah dia akan sebut, Muhammad tu hebat kerana didikan saya lah. Betul tak? Ataupun kalau dia ni menjadi penghulu sekalian Nabi, maka mak dia akan cakap, Muhammad ni hebat kerana saya lah yang melahirkan dia. Ataupun datuk dia akan kata, Muhammad tu kan cucu saya kan orang hebat. Allah batalkan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Ia dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tengok satu contoh ini, layak tak Rasulullah menjadi penghulu sekalian Nabi dengan ujian yang sangat dahsyat tetapi dia tetap bersabar? Sangat-sangatlah layak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab sabar luar biasa dia. Tadi kita tengok contoh, kita nak teladani contoh dalam bab ujian. Ujian ni ada 3 bentuk. Ujian untuk meninggalkan maksiat, ujian.
Ada yang lebih tinggi ujian untuk taat pada perintah Allah, ujian. Dan ada satu lagi bentuk ujian, iaitu ujian yang Allah timpakan dengan kehilangan ahli keluarga yang terdekat. Ini paling berat. Kalau mampu bersabar, mampu katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, maka inilah orang yang bersabar ketika mana ditimpakan ujian itu tadi. Dan Rasulullah, dia bukan bersabar dalam bab menerima ujian saja. Kita ambillah contoh yang kedua untuk kita teladani. Sabar Nabi SAW, saya nak bawakan satu contoh juga pada malam ni. Sabar Rasulullah dalam dia meraihkan isteri-isteri dia. Rasulullah SAW, kalau kita tengok, dia ada khususiyah Nabi. Khas untuk Nabi antaranya adalah dia dibenarkan di dalam syariat untuk berkahwin lebih daripada 4. Bahkan dalam satu masa, kata Anas bin Malik, wa kana lin nabi 9 niswah. Nabi itu satu masa ada 9 orang isteri, satu masa. 9 orang isteri mestilah mempunyai ada perangai dia yang berbeza, ada gaya dia yang berbeza, tak sama. Tetapi tak pernah kita dengar Rasulullah SAW marah, meninggikan suara, hatta nak pukul isteri dia tak ada. Walaupun pastinya 9 orang isterinya itu dia mempunyai, kita sebut sebagai perangainya ataupun fi'ilnya yang berbeza-beza. Kalau kita nak buat sebagai bandingan kan, ada seorang Nabi, namanya Nabi Ayub alaihissalam. Ini bukan kita nak mengumpat Nabi Ayub. Jangan pula para jemaah sebut, Ustaz nak membawang Nabi Ayub ke? Tak. Ini cerita dalam Al-Quran. Nabi Ayub, dia ada seorang isterinya nama Rahmah. Nabi Ayub. Nabi Ayub ni kita tahulah, Allah uji dia dengan penyakit sopok, penyakit kulit. Dia sakit lama. Bukan setahun, bukan 2 tahun, 18 tahun Nabi Ayub sakit. Dan Nabi Ayub, apabila dia sakit, dia tak berdoa kepada Allah agar Allah sembuhkan penyakit dia, tak. Tetapi Nabi Ayub berdoa, apa dia? Wahai Allah, aku ni sakit. Engkaulah Tuhan yang maha baik. Dia berdoa begitu. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Allah cerita dalam Al-Quran. Nabi Ayub tu ketika mana dia berdoa, dia akan sebut wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dur, wahai Allah, aku ni sakit. Wa anta arhamur rahimin. Engkaulah yang maha baik dalam sekalian yang baik-baik. Dia berdoa begitu. Akhirnya satu hari, ini cerita dalam Al-Quran ni, Rahmah isteri Nabi Ayub ni, dia hilang sabar lah kalau kita sebut. Dia tegur suami dia, Nabi Ayub, dia kata, bang, boleh dah abang berdoa, wahai Allah, sembuhkanlah penyakit saya. Dia orang sakit ni, dia sensitif. Kalau dia kena tegur, dia cepat terasa hati. Bila Rahmah, isteri Nabi Ayub tegur, bang, boleh dah abang berdoa gak sekali, wahai Allah, sembuhlah penyakit saya ni. Sebab abang tak pernah doa demikian. Doa abang kan mustajab, abang kan seorang Nabi. Maka Nabi Ayub menyebut macam mana? Dia kata, wahai Rahmah, demi Allah, aku geram sungguh pada kamu ni. Kamu ni dah bosan ke jaga aku? Kamu ni dah tak larat ke nak jaga aku yang sakit? Kemudian keluar daripada mulut Nabi Ayub, hilang sabar dia. Apa dia sebut? Wahai Rahmah, demi Allah, kalaulah aku sihat lepas daripada ni, aku akan rotan awak 100 kali rotan. Dia sebut demikian. Dia sebut demikian. Hilang sabar dia. Walaupun melayani hanya seorang isteri saja. Bila takdir Allah dia sembuh, maka Nabi Ayub telah lupa kepada sumpah dia tadi, yang mana dia kata dia akan rotan isteri dia 100 kali rotan.
Bila dia lupa, maka Allah ingatkan dalam Al-Quran, para jemaah boleh buka dalam Al-Quran, surah Sad. Nama surahnya surah Sad cerita ni. Pada ayat yang ke-44. Surah Sad ayat yang ke-44, Allah mengingatkan Nabi Ayub tentang sumpah dia atas nama Allah tadi. Allah menyebut, وَخُذْ بِيَدِكَ دِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. Maksudnya, wahai Ayub, ambillah jerami-jerami padi itu, kamu ikat jerami-jerami daun-daunnya dengan 100 ikatan. Kamu kumpulkan 100 helai, jadikan ia satu ikatan, maka kamu pukullah dengan lembut isteri kamu, di sisi Allah ia sudah dikira 100 kali rotan. Allah sebut begitu. Dikira di sisi Allah 100 kali rotan ataupun pukulan. Supaya apa ni? Supaya kamu melepaskan sumpah kamu atas nama Allah. Tidak merosakkan sumpah atas nama Allah. Maka Allah sebut, inna wajadnahu sabira. Kami dapati kamu adalah satu orang yang sangat sabar sebenarnya. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba adalah yang kembali kepada Allah dalam keadaan bertaubat setelah mana dia melakukan kesilapan. Ada jemaah kita yang share ayat tersebut. Ayat tu menceritakan tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub, dia nak apa? Dia nak rotan isteri dia tadi. Walaupun dia ada seorang isteri, hilang sabar dia. Bayangkan Nabi kita, isterinya satu-satu masa khususiah bagi dirinya, khas kepada baginda, ada 9 orang isteri, macam-macam perangai, macam-macam perlakuan, macam-macam keinginan. Pernah tak kita dengar akhlak Nabi kita yang bercakap kasar ke, yang marah ke, atas sehingga nak rotan, nak pukul isteri dia? Tak pernah. Ini kita respect betul lah pada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau betul-betul kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pesan kepada kaum lelaki, pada kaum ayah, pada sang suami dan sebagainya. Raikanlah, belajarlah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah meraikan dan berlemah lembut dan meraikan semua isteri-isterinya yang 9 orang itu tadi pada satu-satu masa. Tak pernah kita dengar Rasulullah meninggikan suara, marah, sabar dia sangat tinggi walaupun menghadapi pelbagai kita sebut sebagai karenah isteri-isteri baginda itu tadi. Ini kita respect betul lah. Kita sebagai suami, sebagai ayah, sebagai orang lelaki, kita patut jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai idola kita. Romantika baginda terhadap isterinya, rumah tangga baginda dalam melayani isterinya, ini kita kena jadikan sebagai tauladan untuk kita teladani akhlak baginda. Ini 2 contoh dah saya bagi pada malam ni dalam bab meneladani akhlak. Tadi kita ceritakan sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerima ujian. Pasti kita hidup ni tak terlepas daripada ujian. Bila kita rasakan ujian kita ni berat, ketahuilah ujian yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali lebih berat daripada kita. Sabarlah ketika mana kita menghadapi ujian di dalam rumah tangga. Pastinya ada kerenahnya. Kita bagaimana kita melihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam meraikan setiap isterinya, pastinya yang ada tuntutan ataupun kemahuan yang berbeza-beza itu tadi. Ini contoh yang kedua lah untuk kita teladani. Saya ambil kesempatan juga pada malam ni untuk kongsikan contoh yang ketiga. Di dalam akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam bab dakwah. Dalam bab dakwah, saya dan kita semua, kita kena respect dakwah
yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Respect dari sudut mana, Ustaz? Respect dari sudut Rasulullah ni, yang pertama, dia tidak merajuk dalam dakwah. Tak merajuk dalam dakwah. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak pernah bersangka buruk dan mendoakan yang buruk-buruk kepada mereka yang tidak menerima dakwah dia. Anda yakinlah kita kan, sebagai satu contoh sajalah. Mungkin kita sama ada gemar nurul iman dan sebagainya. Bila kita nak buat usaha dakwah, buat kuliah online, bacaan talaki Al-Quran, kita buat majlis ceramah melalui platform online ini, saya yakinlah pasti ada cabaran-cabaran yang kita akan hadapi. Betul tak? Pasti akan ada cabaran yang akan hadapi. Nak berhubung dengan penceramahnya, kadang-kadang penceramah batalkan pada saat-saat akhir, kadang-kadang penceramah terlewat, kadang-kadang masalah gangguan internet, kadang-kadang tak sempat nak urus, kadang-kadang jemaahnya tak ramai. Tapi kita malam ni ramai, lebih 80 orang. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kalau kita buat, mungkinlah tempat-tempat lain kan, pergi ke masjid, ustaz-ustaz menyampaikan kuliah yang hadir 5 orang, hadir 3 orang, suram dan sebagainya. Jangan merajuk dalam dakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah dia tak merajuk. Dia tak merajuk. Ini hebatnya. Kita ambil contoh kan. Ada ke Nabi yang merajuk dalam dakwah, Ustaz? Yang frah dalam dakwah? Ada. Contohnya, Nabi Yunus alaihi salam. Ini bukan kita nak mengumpat, nak membawa Nabi Yunus tak. Jangan pula para jemaah kata, Ustaz membawa Nabi Yunus ke? Bukan. Ini cerita dalam Al-Quran. Ini cerita dalam Al-Quran. Jangan tuan-tuan, puan-puan kata, Ustaz ni membawa Nabi Yunus. Tak, bukan. Ini boleh rujuk dalam Al-Quran. Cerita tentang Nabi Yunus ni, kalau tuan-tuan, puan-puan, para jemaah nak tengok dalam Al-Quran, Allah sebut ada sebanyak 13 ayat. 13 ayat. Pada ayat yang ke-48, 49 dan 50 dalam surah Al-Qalam, pada ayat yang ke-98 dalam surah Yunus, pada ayat 87 dan 88 surah Al-Anbiya, dan pada ayat 139 hingga ayat 148 dalam surah As-Saffat. Totalnya 13 ayat. Ni saya bagi homework kepada para jemaah sekalian. Boleh tak? Tak best juga kuliah saja kan? Dahlah kuliah online. Gelap je hadap telefon skrin je. Lepas tu tak ada homework pula. Jadi kita bagi homework, kita check dan kita rujuk cerita tentang Nabi Yunus, perjalanan dakwah dia. Nabi Yunus, ana cerita sikit sebagai motivasi lah kepada kita, orang yang berada di dalam bidang dakwah dalam peranan masing-masing. Nabi Yunus, dia pernah frust dan kecewa dalam dakwah dia. Nabi Yunus dia berdakwah di satu tempat namanya Mosul di Iraq. Mosul. Sekarang ni tempat Mosul itu berada di negara Iraq. Itu tempat dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus berdakwah lebih kurang saja dengan Nabi kita. Kalau Nabi kita berdakwah selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Tapi hebatnya kesan dakwah Nabi kita, kesan dakwahnya telah sampai ke Bangi, telah sampai ke Kelantan, telah sampai ke Sabah, telah sampai ke Sarawak, telah sampai di pedalaman, Jerantuk, Sariki, Tawau, macam-macam tempat itu kesan dakwah Nabi kita 23 tahun. Nabi Yunus dakwah di Mosul, Iraq, lebih kurang Nabi kita, lebih kurang 30 tahun. 30 tahun. Bayangkan 30 tahun punya dakwah, agak-agak pengikut yang mengikuti dakwah Nabi Yunus ni berapa ramai? 2 orang saja. 2 orang saja. 2 orang murid Nabi Yunus itu namanya Rubail dan Tanoh. Rubail dan Tanoh. 2 orang saja. Kita malam ni pun ramai lagi, betul tak? Kita malam ni lebih kurang 85 orang. Nabi Yunus punya dakwah 30 tahun, yang follow kuliah online Nabi Yunus ni 2 orang je. Orang yang sama je. Kalau tengok lambang mata tu,
Dua orang je, konsisten. Kuliah online 2 orang, kuliah bersemuka 2 orang, kuliah subuh 2 orang, kuliah perdana pun 2 orang. Tutup je lah, kata Nabi Yunus. Guru takmir mengajar ramai lagi. 2 orang, bayangkan. Hati mana tak frah? Hati mana tak kecewa? Cubalah bayangkan kan. Kalau pihak admin Gemur Nur Iman buat kuliah maghrib, buat bacaan Al-Quran malam Jumaat, agak-agak yang hadir tu 2 orang saja jemaah. Minggu depan agak-agak mampu bertahan lagi tak? Tanya saja ni, tanya sajalah. Ataupun saya lah yang bagi tazkirah. Tengok dekat jumlah tu, dekat lambang mata tu yang memandang 2 orang je. Konsisten dari awal sampai akhir, 2 orang saja. Agak-agak mampu lagi tak kita nak teruskan? Naluri kita sebagai manusia, kita kata, nantilah, cuti dululah. Betul tak? Inilah yang dilalui oleh Nabi Yunus alaihissalam. Dakwah 30 tahun, 2 orang yang follow dakwah dia, akhirnya dia surrender. Angkat tangan, frah dalam dakwah. Dia ambil cuti. Kemudian dia memisahkan diri dia, dia naiklah kapal, takdir Allah, kapal yang dia naik tu pecah. Takdir, ni cerita dalam Quran ni. Bila pecah, jatuh dia ke dalam laut. Pada ketika itu, dia menghadapi dengan 3 kegelapan. Yang pertama, kegelapan malam. Yang kedua, kegelapan air laut. Dan yang ketiga, dia ditelan oleh satu ikan namanya ikan nun. Dia ditelan dengan, dia berada dalam kegelapan perut ikan. 40 hari, 40 malam takdir Allah. Macam mana caranya Allahu a'lam. Walaupun berada dalam perut ikan, dia tetap boleh hidup. Dan kehidupannya itu salah satunya adalah kerana dia bertasbih kepada Allah dengan zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah sebut kerana dia tasbih, inilah tasbih yang menjadikan Nabi Yunus boleh hidup dalam perut ikan nun. Takdir Allah. Begitu cerita dia. Dan bila dia bertasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Allah Ta'ala takdirkan ikan nun memuntahkan balik Nabi Yunus ke tesiran pantai. Kemudian ketika itulah Nabi Yunus dia mengakui kesilapannya, dia teruskan berdakwah dan dia tidak merajuk lagi di dalam dakwah dia. Saya tengok ada jemaah yang komen di ruangan komen berkaitan dengan homework yang saya bagi tadi. Saya bagi homework berkenaan dengan minta tolong para jemaah sekiranya berkesempatan cari 13 ayat yang menceritakan khusus tentang Nabi Yunus. Ada 13 ayat. Apa ayatnya Ustaz? Saya ulang sekali lagi. Kalau tak sempat salin, boleh tengok pada rakaman. Yang pertama disebut dalam surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam ada 3 ayat. Pada ayat yang ke-48, ayat 49, ayat 50. Ini cerita tentang Nabi Yunus. Bermula dengan fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut idh nada wa huwa maktum. Surah Al-Qalam ayat 48 hingga 50. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-98. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-98. Surah Al-Anbiya ayat 87 dan 88, minta maaf. Surah Al-Anbiya ayat 87 dan ayat 88. Surah Yunus ayat 98. Dan surah As-Saffat ayat 139 hingga ayat 148. Ini 10 ayat. Ayat 139 hingga ayat 148. Surah As-Saffat. Surah As-Saffat. Jelas Para jemaah sekalian, kita yang pernah dengar kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah tak kita dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tinggalkan dakwah dia bila pengikut dia ataupun bila yang disebut dengan kaum dia tak terima dakwah. Tak pernah. Bahkan kita pernah dengar satu peristiwa ketika Rasulullah berdakwah di Taif. Rasulullah kan dia asalnya berdakwah di Mekah. Di Mekah ni tempat dia tinggal. Tempat dia lahir, tempat mak ayah dia lahir. Tapi orang Mekah tak terima dakwah dia. Kemudian, oleh kerana di Mekah tak ada orang nak terima dakwah dia, dia buat satu strategi lain nak bawa Islam, dakwah Islam ni ke Taif. Taif jaraknya lebih kurang 90 km dari Mekah. Dan Taif bukanlah bumi yang asing bagi diri Nabi SAW. Sebab apa? Kerana moyang Nabi bernama Atikah itu adalah penduduk asal di Taif. Atikah ni siapa dia, Ustaz? Isteri kepada Hashim. Hashim ni siapa dia? Moyang Nabi. Kan nama Nabi SAW Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Isteri kepada Hashim namanya Atikah. Atikah itu adalah penduduk asal di Taif. Nak bawa Islam ke Mekah, orang Mekah tak terima. Tak apalah, kita bawa Islam ke tempat nenek moyang kita namanya Atikah di Taif. Bila sampai di Taif, dicaci, dibelasah, dipukul batu, dihina, tidak disambut dengan tala'al badru alaina. Sedihnya Nabi sehingga kan malaikat bagi offer kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, nak tak aku angkat gunung yang paling besar, aku timpakan pada penduduk Taif, biar hancur mereka rata dengan tanah. Agak-agak kalau tawaran ni diberikan kepada Nabi Yunus terima tak? Diberi kepada Nabi Nuh terima tak? Mungkin terima. Tetapi baiknya akhlak Nabi kita, dia doa pula kepada Allah, wahai Allah, arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Wahai Allah, aku doakan satu hari nanti akan keluar daripada tulang sulbi penduduk Taif mereka yang menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah selama-lamanya. Dan takdir Allah pada tahun 630 Hijrah datang penduduk Bani Thaqif yang mewakili penduduk Taif menyatakan mereka bersedia untuk beriman kepada Allah. Dan sejak daripada peristiwa itulah sehinggalah ke malam ni 3 Rabiul Awal 1445 Hijrah, penduduk Taif 100% adalah Muslim. Bayangkan kalau Rasulullah memilih untuk mendoakan kepada mereka yang tak terima dakwah baginda dengan kehancuran, hancur lebur tunggang terbalik kalimah la ilaha illallah, pasti tidak kedengaran lagi di bumi Taif. Sebab apa? Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, dia tidak merajuk, dia tak putus asa, dan dia tidak pernah doakan kepada kaum yang tak terima dakwahnya hancur binasa ataupun musnah dan tunggang terbalik. Tak pernah. Ini kita kena respect betul Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Sebab itulah kadang-kadang kita pesan juga pada ustaz, ustazah, kan, jangan jadi hati tisu sangat. Jangan jadi hati tisu sangat. Mudah sangat merajuk dalam dakwah. Kita sebut istilah cepat koyok. Cepat koyok kan. Kadang-kadang merajuk dalam dakwah ni sebab apa? Bila pergi ke masjid, pergi ke surau, tengok parking penceramah tu ada jemaah ambil tempat dia. Lepas tu bulan depan tak datang dah masjid tu. Jangan begitu. Boleh jadi di Malaysia ni tak ada ikan nun nak telan kita. Tapi kalau pergi ke Pahang, jatuh dalam sungai, kena telan dengan ikan patin baru tahu. Betul tak? Cepat sangat merajuk. Ada yang merajuk sebab apa? Biro dakwah terlupa nak remind kuliah. Bulan depan tak pergi dah kuliah. Ada. Ada yang merajuk sebab apa? Sebab jemaah dok ramai. Ada 5 orang, 10 orang tak nak dah saya kuliah kat sini. Sebab apa? Dok ramai. Ada yang merajuk sebab apa? Kerana tak merasa diraikan dan sebagainya. Kita anggaplah itu sebagai
asam garam di dalam kita berdakwah. Kita belajarlah dengan Nabi SAW. Rasulullah dia tak merajuk dalam dakwah. Ini contoh yang ketiga lah yang saya bawakan pada malam ni dalam kita nak meneladani akhlak Rasulullah SAW. Yang keempat lah, yang terakhir, ana ambil contoh meneladani akhlak Nabi SAW dalam bab berjiwa besar Nabi dan sikap pemaaf baginda. Rasulullah SAW jiwa besar dia luar biasa. Ada satu peristiwa yang disebut di dalam kitab Al-Kamil Fit Tarikh oleh Imam Ibnul Jazari. Ketika mana meninggalnya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni siapa dia? Iaitu pengerusi ataupun presiden orang munafik di Madinah. Bila Abdullah bin Ubay meninggal dunia, datanglah anak kepada Abdullah bin Ubay, namanya Abdullah bin Ubay, anaknya juga bernama Abdullah, datang bertemu dengan Nabi SAW, minta dengan Nabi, jubah Nabi untuk dijadikan sebagai alas kain kapan kepada ayahnya Abdullah bin Ubay. Rasulullah tahu ni orang munafik. Abdullah bin Ubay ni dalam Al-Quran ada 17 ayat yang khusus cerita tentang jahat Abdullah bin Ubay. Ni saya nak bagi homework juga ni. 17 ayat cerita jahatnya Abdullah bin Ubay. Tapi Rasulullah boleh buat baik lagi sehingga ke mati. Apa dia 17 ayat yang menceritakan kejahatan Abdullah bin Ubay? Disebut dalam surah An-Nisa ayat 72, surah Al-Ma'idah ayat 51, 52, 53, surah At-Taubah ayat 74, 80, 84, surah An-Nur ayat 33 dan ayat 11, dan surah Al-Munafikun ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Ada satu surah namanya surah Al-Munafikun. Itu cerita tentang Abdullah bin Ubay. Orang macam ni pun Rasulullah buat baik lagi ketika dia mati. Ini kita respect betul. Bila dia mati, anaknya minta, wahai Rasulullah, boleh tak nak minta jubah kamu untuk dijadikan kain kapan, alas dia? Rasulullah bagi jubah. Wahai Rasulullah, boleh tak nak minta kamu urus jenazah Abdullah bin Ubay? Rasulullah urus. Wahai Rasulullah, nak minta kamu ni solat jenazah pada Abdullah bin Ubay? Rasulullah solat. Wahai Rasulullah, nak minta kamu doakan kepada Abdullah bin Ubay? Rasulullah doa. Wahai Rasulullah, nak minta kamu pergi ke kubur? Rasulullah pergi ke kubur. Ketika tu larangan untuk berdoa, untuk solat, untuk pergi ke kubur kepada orang munafik, larangannya belum. Sehinggalah Allah turunkan surah At-Taubah ayat yang ke-84. Allah sebut, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabrih. Lepas daripada ni kata Allah, sesiapa pun tidak boleh lagi untuk solat kepada mana-mana orang munafik dan tidak boleh lagi dia berdiri sebagai tanda hormat di kuburnya. Tapi nak menunjukkan walaupun Abdullah bin Ubay pernah fitnah isteri dia Aisyah, ada skandal macam-macam dengan orang lain, tetapi Rasulullah sifat pemaaf dia, Rasulullah sifat berjiwa besar dia. Orang yang 17 ayat cerita tentang jahat dia dalam Al-Quran, sampai mati Rasulullah buat pembaktian. Sebab itu kalau kita lihat, kerana akhlak inilah yang menjadikan ramai anak-anak musuh Nabi SAW yang masuk Islam, sama ada ketika ayahnya masih hidup ataupun selepas ayahnya meninggal dunia. Anak Abu Jahal, Ikrimah, masuk Islam. Anak Abdullah bin Ubay, Abdullah juga nama dia, masuk Islam. Anak Abu Amir, namanya Hanzalah. Hanzalah ni yang mati syahid, malaikat mandikan jenazah dia, masuk Islam. Ramai anak-anak musuh Nabi masuk Islam. Sebab apa? Rasulullah teka dengan akhlak. Kadang-kadang kita marah pada seseorang tu sampai berketurunan marah. Allahu Akbar. Saya kalau dah benci pada dia, Ustaz, bukan setakat muka dia saya tak boleh tengok. Muka anak, cucu, 7 keturunan dia saya tak boleh tengok. Janganlah begitu. Kita kan umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu berjiwa besar, berjiwa pemaaf.
pastilah ada salah silap, kita nama lagi manusia, maka memaafkanlah itu lebih baik. Jadi para jemaah sekalian, kita berbicara pada malam ni, ana kiranya lebih kurang 50 minit. Ana bertazkirah, ana kalau nak ikut ceritanya panjang lagi lah kalau kita boleh cerita tentang akhlak-akhlak Nabi ni, tapi waktu kita terbatas dan ada kelas lagi biasanya pukul 9 suku, jadi kita bagi ruang lah lebih kurang 8-9 minit ni untuk buat persiapan untuk kelas seterusnya. Jadi moga-moga kajian kita pada malam ni pada topik meneladani akhlak penghulu sekalian Nabi, beberapa contoh yang kita berikan, bolehlah kita menjadikan sebagai titik perubahan dalam diri kita, menguatkan semangat kita, menjadikan kita insan yang lebih baik, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Gema Nur Iman yang menyediakan platform online pada malam ni. Saya serahkan kembali majlis pada moderator. Dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Ustaz tak buka sedikit ke soalan dari Boleh, silakan. para jemaah ada soalan ke? Sila. Kita ada masa lagi ni, insyaAllah. Boleh. Kalau tak ada, saya nak tanya Ustaz satu perkara. Boleh, sila buat. Bila hari ni Ustaz buka kuliah kita dengan Rasulullah menghadapi 11 kematian ahli keluarga terdekat. Masya Allah, benda ni kita tahu Ustaz, tapi bila Ustaz highlight kan macam tu nampak lebih dekat macam mana kesedihan yang Rasulullah hadap. Saya satu pada nama Sayyidatina Khadijah tu Ustaz. Di sebalik kematiannya, adakah disebabkan kan ada tahun yang umat Islam yang di awal-awal tu ditahan sumber makan semua tu, rentetan daripada peristiwa tu ke Ustaz? Kematian Sayyidatina Khadijah. Ya, antaranya daripada peristiwa tersebut juga yang membawa rentetan daripada kematian Khadijah tadi, yang ditekan, yang ditimpakan dengan siksaan, ujian, pulauan dan sebagainya. Sedikit sebanyak dia membawa kepada faktor kepada merosotnya kesihatan Khadijah radhiyallahu anha, sehingga dia katakan, kalaulah tulang temulang aku ni, wahai Rasulullah, wahai suamiku, bernilai untuk diletakkan sebagai galang ganti untuk perjuangan Islam, maka ambillah tulang gemulangku ini untuk dijadikan sebagai ganti perjuangan tersebut. Sampai ke tahap tu Khadijah menyerahkan dirinya kepada agama. Wallahu a'lam. Patutlah Rasulullah sayang sangat isteri yang Sayyidatina Khadijah ni Ustaz. Yang lain ada apa-apa soalan ke? Soalan ada tapi Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Sila. Ustaz, kalau fikir balik kan, kenapa umat Nabi Nuh sehingga begitu sekali dua orang je yang masuk Islam? Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus. Yang masuk Islamnya dua orang je, namanya Rubil dan Tanuh, yang ikut dakwah Nabi Yunus. Yang pertamanya ketika itu kita melihat kepada kesyirikan telah berleluasa. Maka bila Allah hantar Nabi untuk bawa umatnya daripada lembah kesyirikan kepada lembah cahaya, maka ketika itulah berlakunya penolakan. Cuma kalau kita tengok di dalam Al-Quran, ketika fasa awal dakwah Nabi Yunus tu dua orang. Tetapi setelah dia tidak berputus asa, dia keluar daripada perut ikan Nun, kemudian dia tidak merajuk lagi dalam dakwah, disebut dalam Al-Quran yang mengikuti dakwah Nabi Yunus alaihi salam. Setelah itu lebih daripada 100,000 orang. Itu kesan dia. Kesan bila dia tidak lemah semangat, kesan bila dia tidak berputus asa. Fasa awal dia dua orang saja. Akhirnya dia bawa diri, dia kecewa dan sebagainya. Bila dia ditelan dalam perut ikan Nun, dia istighfar, dia keluar daripada perut tersebut, dia teruskan semangat dakwah dia, sehingga dalam Al-Quran merakamkan lebih daripada 100,000 orang yang mengikuti dakwah Nabi Yunus tersebut. Ini pentingnya semangat. Jangan patah semangat buat apa-apa. Hidup di dunia penuh cabaran. Patah semangat, binasalah badan. Hidup di dunia godaannya banyak. Hilang semangat, maruah tercampak. Bila semangat sudah patah, sebarang kerja takkan menyudah. Bila semangat sudah lari, daripada hidup lebih baik mati. Itu semangat.
Ustaz nak tanya Ustaz. Bagi Kak Wan Aisyah jawab pantun Ustaz. Boleh. Itu Ada. nanti Ustaz jawab, Ustaz tengok kat chat, tapi saya nak tanya Ustaz dulu. Apa ni, masa kita muda-muda lagi daripada dulu, sekarang kita dengar cerita Nabi Yunus tu tentang dia ditelan ikan nun tu. Tapi ada cerita mengatakan dia naik di atas kapal tu dah penuh, tak boleh bergerak lah, maknanya kena seorang dicampakkan keluar. Bila cabut undi, 3 kali cabut undi, nama Nabi Yunus yang naik. Itu sebab dia dicampak keluar, bukan kerana kapal tu pecah. Betul ke Ustaz cerita tu? Tak betul tu. Dalam Quran menyebut tentang berlakunya ketika tu ada macam ribut taufan dan sebagainya menyebabkan pecahnya kapal tersebut. Bukan cabut undi. Boleh rujuk di dalam kita sebut tadi ayat-ayatnya tadi. Itu dongeng ni Ustaz kan? Itu dongeng saja tu. Itu cerita dulu-dulu. Saya jawab ringkas-ringkas je Okay. sebagai wakil Gema Iman ada wakil. dalam chat. Pantun Apa dia? Apa? Dalam chat Dalam tak kira. chat, Dalam chat tak kira. Dia kena baca juga. Nak benda beli cash. Saya jawab terus dalam chat, saya tak tulis, saya tak ada pensel. Minta tolong moderator scroll balik kat atas. Ada kat Tak atas. jawab dalam ni. Saya nak wakil Gema Iman aja, bukan tak jawab ada pun. apa tu. Ada Ustaz. Nabi Muhammad Rasul pilihan menjadi contoh ada. lain. Mohon Ustaz beri bantuan agar kami tidak ketinggalan. Okey. Bagus. Terima kasih. InsyaAllah. Rasa yang tu je kot untuk malam ni. InsyaAllah. Boleh. Okay, Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kathira jazak pada Fadil Ustaz yang telah membawakan kita malam ini dengan beberapa perjalanan kehidupan baginda Nabi SAW yang sentiasa menyantuni apa juga keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan padanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Besarnya jiwa baginda dihimpit dengan kedukaan, kepayahan dan penghinaan, namun tetap menggalas tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala hingga ke akhir hayatnya. Mudah-mudahan dengan semua perkongsian yang dikongsikan Ustaz pada malam ini akan lebih menyuburkan rasa sayang kita pada baginda, malah melahirkan rasa cinta kita bagaimana untuk sama-sama memelihara agama yang baginda Rasulullah SAW tinggalkan buat kita. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan sepanjang kuliah maghrib malam ini berlangsung, saya Puan Azrina Abu Bakar mewakili tim Gema Iman memohon jutaan kemaafan sebelum saya menyerahkan tugas terusnya kepada adinda saya Puan Amira Suhana untuk mengendalikan perjalanan akhir kuliah malam ini. Sekali lagi dengan penuh hormat dan ucapan terima kasih, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menutup kuliah maghrib kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih semua, bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.